Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sambungan perbincangan kita dalam kitab Hisnul Muslim ataupun Perisai Muslim. Bacaan yang ke-128 iaitulah bacaan ma yaqulu, bacaan untuk menolak gangguan syaitan. Jadi kalau kita rasa syaitan ada situ ganggu kita baca doa ni. InsyaAllah dengan kita berlindung dengan kuasa Allah Ta'ala ini, kita akan selamat insyaAllah. Tapi ramai di kalangan masyarakat ini salah tepat. Bila dia rasa dia diganggu oleh syaitan, dia pergi cari syaitan juga untuk selesai masalah. Dia dah pergi cari syaitan juga. Cari tak bomo, tu syaitan lah juga setengah tu. Bomo yang tidak berpegang dengan Quran, yang tidak berpegang dengan hadis. Dia hidup kawan dengan syaitan juga. Japi tak tahu apa benda. Jadi apa benda dia tu? Itu bahaya. Jadi tengok dalam cerita sebelum kita masuk pada bacaan ni, cerita dulu sikit. Seorang sahabat nama dia Abdurrahman bin Khunais. Abdurrahman bin Khunais. Orang mari tanya dia, "Ya Tuan Syekh Abdurrahman, Tuan ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong cerita kepada kami." Ini soalan dia. "Ceritakan kepada kami Syekh Abdurrahman, bagaimana kaifa sana'a Rasulullah? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika syaitan nak kacau dia. Syaitan nak kacau Nabi, bagaimana Nabi kita buat?" Faqala, kata di Abdurrahman bin Khunais radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, suatu hari syaitan ni duduk di tepi wadi Audiyah wa Syi'ab, di tepi celah-celah bukit. Mereka nak ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cuba, syaitan duduk tunggu tepi bukit ni, tepi wadi, nak kacau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamma syaitan ma'ahu syu'latun min nar. Syaitan ni bawa api. Ada di tangan syaitan ni api, syu'lah di mana api. Dia nak bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak kacau. Nak ganggu Nabi dengan api ni. Falamma ra'awhum fazia. Bila Nabi tengok syaitan ramai bawa api nak kacau dia ni, Nabi kita pun terkejut. Faja'a Jibril alaihissalam, maka pada waktu itu datang malaikat Jibril alaihissalam. Faqala ya Muhammad, jangan takut, itu syaitan. Syaitan ni makhluk Allah. Mu takut apa? Qul, mu baca doa ini. Doa mana? Baca doa ni. Ikut semua, kita baca sekali. Jadi bukan sekadar baca hari ni, balik ni kena hafal terus. Kalau kita rasa ada gangguan syaitan sini, terus dibaca. A'udzu bikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaq wa bara'a wa zara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariq illa tariqan yatruqu bi khair ya Rahman. Ulang lagi sekali. Biar kena betul-betul ni.
Lepas ni boleh jadi bomoh kita. Bomoh tak bomoh, lawan dengan syaitan. Tapi kalau dia uji malam ni mu tak apa lagi bahaya. Ingat molek. Ingat betul-betul. Dia biasanya kalau ada kes ni dia ada ujian. Ada ujian. Jadi kalau uji tak ingat ni nak baca macam mana? Berampak cari kitab dulu berat. Apa lalu malam ni? Tama-tama hodok dekat kubur tu. A'udzu bikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaq wa bara'a wa zara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqa yatruqu bi khairin ya rahman a'udzu bi kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa bara'a wa zara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khair ya rahman. Sedap bacaan dia tu. Tengok apa arti bacaan kita ni. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna. Kita berlindung dengan Allah. Bila berlindung di sebalik yang kuat, di sebalik yang maha gagah perkasa, maka kuatlah kita. Macam kita hari ni. Kita tengok ada benda mari nak serang kita. Kita berlindung di sebalik pokok kecil. Tumbat. Berlindung balik pokok besar. Bau gagah dia tu. Itu dipanggil bila kita berlindung dengan Allah, maka tidak ada kuasa yang boleh mengatasi kuasa Allah. Yang tidak ditembusi oleh orang yang baik dan yang jahat. Jadi orang baik pun tak boleh kacau, orang jahat lagi tak boleh kacau. Dari kejahatan semua makhluk, dari kejahatan semua yang turun dari langit. Apa dia turun dari langit? Seperti halilintar. Halilintar kan mari atas, mati. Hujan yang terlalu lebat, itu daripada yang mari daripada langit. Yang turun dari langit dan yang naik kepadanya. Jadi yang naik, wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan semua yang naik ke langit itu daripada kejahatan yang naik, dan yang naik kepada ke langit minal a'malis sayyi'ah, daripada amalan-amalan yang tak baik. Yang menyebabkan kita kena uqubah, kena seksa. Dari kejahatan semua yang tumbuh dalam bumi dan yang keluar daripadanya. Jadi semua yang keluar daripada, yang tumbuh daripada bumi, daripada kalwuhush, seperti binatang buas, wal jin, dan jin, syaitan atau duduk main belawai atas bumi. Wa min syarri ma yakhruju minha, dan benda yang kejahatan yang keluar daripada bumi juga, apa dia? Kal hasyarat wal hawam. Hasyarat ni benda-benda melata yang kecil-kecil tapi bisa. Dan hawam, benda-benda yang menyengat ni.
dan dari kejahatan fitnah yang berlaku pada waktu malam dan siang. Jadi kita minta berlindung berlaku. Hak malam pun minta berlindung, hak siang pun minta berlindung. Dari kejahatan yang datang pada waktu malam, kecuali dengan tujuan yang baik. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi biasanya hak mari waktu malam ni bahaya. Bahaya. Kita tak nampak dia mari. Pasal itulah kejahatan-kejahatan ni, orang-orang ahli-ahli hak mai jahat-jahat ni, biasanya dia buat kerja waktu malam. Jadi kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada semua benda. Hak mari dia atur daripada langit, hak naik pada bumi. Hak mari waktu malam, waktu siang, minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kita diganggu gugat oleh benda-benda itu. Jadi kalau kita lihat dalam doa ni lengkaplah. Minta permintaan kita, perlindungan kita dengan Allah Ta'ala itu cukup. Kita minta daripada semua sudut. Boleh ingat ke tak boleh ingat? Kena ingat ni. Berapa lama boleh ingat? Malam ni boleh? Kena boleh ingat malam ni dah, insya-Allah. Bacaan yang ke-129, istighfar, minta ampun dan taubah. Istighfar wa taubah, minta ampun, istighfar tu. Taubat dan taubatlah kepada Allah Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Maksudnya, demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun dan bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Allahu Akbar. Nabi kita ni ada dosa ke tak ada dosa? Ada dosa dia? Tak ada dosa. Nabi dia panggil Nabi yang maksum. Apa makna maksum? Nabi yang tidak ada dosa. Habis, kalau tak berdosa kenapa bertaubat? Kalau tak berdosa, kenapa bertaubat? Sudah. Bila timbul soalan ni, kita rasa pelik. Pasal apa Nabi taubat? Dia tak ada dosa. Jadi dalam hadis yang lain, Nabi beri arahan, tengok. Hadis yang ke-49, Nabi kata apa? Waqala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Allahu Akbar. Maksudnya, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya setiap hari 100 kali. Hadis tadi 70 kali. Hadis yang kedua ni 100 kali. Jadi kata alim ulama, ini menunjukkan kepada banyak. Mana kalau kita senang 100 kali. Kalau kita rasa bersalah 100 kali. Kalau kita rasa tak ada apa-apa hari ni, paling tidak pun 70 kali. Mana di antara 70 dengan 100 kali itu jangan kurang. Astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali. Boleh kata? Kenapa tak boleh? Bukan kena bayar lesen, bukan kena ada tiket. Apa benda tak ada? Tak kena bayar apa? Siapa pun tak marah kita. JPJ tak marah. Pencegah rasuah pun tak marah. Polis marah? Tak marah. Yang marah kepada kita ni siapa? Syaitan marah. Kalau kita beristighfar, yang jealousnya, yang sakit hatinya, yang kecewanya siapa? Syaitan. Maka kita kecewakan dia setiap hari. Pagi-pagi bangun, astagfirullah, astagfirullah, biar dia berguling. Allah, celaka anak ada ni. Pagi-pagi minta ampun Allah Ta'ala. Jadi kalau kita bangun pagi pun relax juga. Dia kata bagus. Dia duduk gosok di telinga, kita tidur banyak. Jangan duduk istighfar. Itu cerita dia. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku sendiri istighfar sebanyak 70 kali. Dan Nabi kita suruh, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah sebanyak mana? 100 kali. Nabi sendiri bertaubat 100 kali, istighfar 100 kali. Jadi apa yang kita yang terlalu banyak ni dosa-dosa kita, ya Allah. Kalau kita ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beristighfar, dia tak ada dosa. Sebab apa? Para ulama cerita tentang istighfar ni, taubat ni ada dua cara. Satu, taubat, istighfar, kalau kita ada dosa, maka Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kita. Satu.
Baik, kalau kita tak berdosa, kita minta ampun. Ya Allah, ya taubatlah, ya Allah. Astaghfirullah al-azim, minta ampun ya Allah. Kita tak ada dosa. Maka diangkatnya darajat kita. Tengok, dua-dua tak rugi. Kalau ada dosa, dihapuskan dosa. Kalau tak ada dosa, apa dapat? Dapat pahala. Kita beristighfar. Ini cantik. Maka ini ulama mengatakan bahawa istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan kerana berdosa. Yang pertama kerana nak ajar kepada umat dia supaya beristighfar. Nabi nak ajar, aku tak berdosa, aku istighfar. Mu hak berdosa tak mau istighfar, cukup hebat kamu. Malu muka punya orang. Itu dia pakai seolah-olah macam tu. Jadi kalau aku tak berdosa apa aku istighfar, maka kata alim ulama kita buat syarat di sini bahawa hendaklah kita banyak beristighfar. Sebagaimana firman Allah Taala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tanda situ surah An-Nur ayat 31. Hendaklah kamu bertaubat kepada Allah Taala banyak, hai orang beriman, semoga kamu mencapai kemenangan. Jadi kita kena tanda di sini syarat nak bertaubat ada 5 syarat. Tulis. Nak bertaubat tu ada 5 syarat. 5 syarat dia. Yang pertama, antakuna khalisah. Antakuna khalisatan lillah. Kita bertaubat ni betul-betul kerana Allah. Jangan duk elan. Tak payah elan besar-besaran. Saya sudah bertaubat. Elan pula. Masuk dalam sak khabar lagi. Teriak-teriak dalam sak khabar menangis. Tak. Taubat kita kerana Allah. Orang tahu, kau orang tak tahu, lain kira. Yang pentingnya kita ni Allah tak tahu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, an-nadam ma'al inkisar. Menyesal sehabis-habisnya dengan apa yang telah dosa-dosa yang lepas kita lalu. Ya Allah, aku menyesal apa yang aku buat dulu. Tak mau lagi. Yang ketiga, al-iqla'ul fawri. Tinggal serta-merta perbuatan maksiat yang kita buat dulu. Tapi kalau kita ada taubat juga, tapi maksiat tu masih lagi. Tak jadi. Bertaubat, ya Allah, aku bertaubat pada Allah, minta ampun. Sujud kita maya sunat taubat. Tengah-tengah maya sunat taubat tu, gelosor turun dalam poket ni, kotak rokok. Tak jadi lagu tu. Kena ambil jas lalu, pong tahu. Dia kata, kita taubat juga datuk ni, bergelosor turun sekali. Jadi, syarat yang ketiga, al-iqla'ul fawri, tinggal serta-merta maksiat yang kita buat, putuskan hubungan. Yang keempat, al-azmul akid, kuat keazaman yang teguh bahawa memang aku nak bertaubat dah. Tapi kalau duk main taubatlah kot, taubat. Kalau duk main kok tu tak jadi. Taubatlah kot, orang taubat belaka dah. Tak. Keazaman yang kukuh bahawa aku bertaubat. Lepas tu 2 setahun, 2-3 bulan lagi jumpa kawan yang tak baik, ulang balik, itu taubat lagi. Jadi tapi waktu bertaubat yang pertama tu mesti mempunyai keazaman yang kukuh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita kena ingat, tidak ada manusia yang boleh bertaubat dengan tidak ada keazaman daripada diri dia sendiri. Bawa kau gaya dia, kamu taubatlah, tinggallah benda mungkar ni, beres dengan mulut, hati tak ada, tak akan jadi. Segala benda bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala mesti dengan azam, quwwatul azimah, kekuatan jiwa. Kita sendiri yang nak. Kalau duk main doktor suruh, balik rumah orang tino ngepek, isteri duk beletar, abang ni bila nak taubat ni? Taubat dah. Pergi masjid, ustaz tanya bila taubat dah. Tak jadi. Nak quwwatul azimah, kekuatan jiwa kita sendiri yang kita nak bertaubat. Kemudian disokong oleh orang luar-luar ni, semua ni faktor-faktor luar ni menyokong, baru jadi. Kalau dia sendiri tak say, orang lain nak suruh, tak jadi. Al-khamisah, yang ketiga, antakuna fi zamani qabulit taubah. Syarat yang kelima nak taubat, iaitulah masa taubat diterima. Bila taubat tak diterima? Ketika ghargharah. Apa di makna ghargharah? Nyawa duduk di halkum. Waktu kita nampak malaikat penuh rumah kita ni, siap malaikat malakul maut bawa dah dengan alat-alat nak tarik nyawa dah ni. Kita pun tengok, ya Allah, malaikat maut sudah mari rumah saya. Ya Allah, aku taubat sekarang ni. Pada waktu itu, pintu taubat sudah tertutup. Taubat buat apa lagi? Orang nak ambil nyawa dan taubat masa tu. Nak taubat ni sebelum kita tengok malaikat maut. Sebelum ghargharah, sebelum nyawa di halkum.
pada waktu sekarang ni, waktu kita taubat. Ingat tak? Berapa perkara nak taubat? 5 perkara kena ada. Ikhlas, menyesal, tinggal serta merta apa yang dimaksiat itu. Yang keempat, keazaman yang kukuh. Azam, kuwatul azimah, kekuatan jiwa untuk meninggalkan. Yang kelima, waktu taubat diterima. Pintu taubat masih terbuka. Kalau taubat dah tak terbuka dah, dunia aku taubat dah sekarang ni. Tak taubat pun tak boleh buat dah maksiat. Nak bangun tak boleh dah ni. Wayar penuh tubuh dah. Malaikat maut duduk tunggu nak kerak tarik dah nyawa. Allahu akbar. Dia panggil sa'atul ihtidar. Pada waktu itu waktu telah dikunjungi oleh malaikat maut. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mari tempoh mati, tidak boleh kita tangguh walaupun sedikit. Dia akan mati juga. Coba. Yang ke-250, tengok. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Nabi kata apa? Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata macam tu, apa dia dapat? Ghafarallahu lahu wa in kana farra min az-zahfi. Wa in kana farra min az-zahfi. Tengok dalam mata yang asal dia. Maksudnya tengok sini. Sesiapa yang membaca, ikut bacaan ni sekali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ni istighfar ni masyhur benar ni kalau orang Melayu ni. Orang Malaysia ni mana semua ada ni. Dalam radio nyanyi, dia dalam TV pun ada. Tapi lah betul lah dia. Kita naknya kita sendiri sorang-sorang ni kata. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Cuba kata. Jangan tengok kitab. Boleh kata tak? Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingat dah? Terus kata. Malam ni jangan tidur kata. Siapa jenis kau? Apa kita dapat? Tengok arti dia bawah tu. Aku minta ampun daripada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripadanya, yang hidup dan yang menguruskan makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Apa kita dapat? Dapat apa? Nascaya Allah ampunkan dosanya sekalipun dia telah lari dari medan perang. Besar ke tak besar tu? Besar. Orang lari daripada medan perang ini dosa besar. Jadi dengan sebab dia minta ampun, dengan sebab dia istighfar, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Ini menunjukkan bahawa tingginya kedudukan istighfar itu. Boleh kata dah? Ni makcik-makcik kita pakcik ni, ingat dah? Coba kata sekali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingat? Ingat dah tu. Kalau tak ingat lagi hak ni rugi ni. Jangan makan malam ni. Kecuali ingat dulu hak ni. Yang ke-251. 251 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Allahu akbar. Fa in istata'ta an takuna mimman yazkurullah fi tilka sa'ati fakun. Tengok bahasa Arab ni sedap.
Aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yazkurullaha fi tilka as-sa'ati fakun. Maksud dia apa? Tengok makna dia. Waktu yang paling hampir. Waktu yang paling hampir di antara Tuhan dengan hambanya ialah pada akhir malam. Allahu Akbar. Kalau kita nak mendampingkan diri dengan Allah Ta'ala yang khusus, Allah Ta'ala ni memang hampir. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala ni tentang hampir kita dengan hamba-Nya, dia tahu semua apa yang kita buat. Tetapi yang Nabi kita nak cerita sini, hampir kita dengan Allah SWT dalam kita waktu munajat kita, waktu kita beristighfar, iaitulah bila pada akhir malam. Akhir malam di sini, malam ni dibagi 3. Malam tu dia bagi berapa? Bagi 3. Satu per awal. Ni satu per awal ni. Kemudian tengah, kemudian akhir. Jadi kita coba. Hari ni kita kata maghrib pukul 7.30. Subuh pukul 5.30. Jadi berapa jam tu? 7.30, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya malam itu ada 10 jam. 10 jam tak? 10 jam malam. Kalau 10 bagi 3, 3 jam setengah. 3 jam setengah maksudnya 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, pukul 11 malam itu dia panggil sulusul awal. 1/3 yang pertama. Kemudian pukul 12, 1, 2. Pukul sampai pukul 2.30, itu dia panggil sulusul al-wasat. Pertengahan malam. Kemudian daripada 2.30, pukul 3, 4, pukul 5. Daripada pukul 2.30 sampai pukul 5.30 subuh itu dia panggil as-sulusul akhir. 1/3 yang akhir malam. Jadi Nabi kata apa? Kalau kamu mampu untuk berzikir kepada Allah pada waktu itu, hendaklah kamu lakukan. Jadi waktu itulah waktu yang paling munajat, waktu yang mustajab, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada waktu itu dia panggil waktu nida. Waktu nida. Waktu itu Allah Taala berseru kepada hamba-Nya, fayaqulu man yad'uni fa astajib lah. Siapa dia berdoa kepada aku pada waktu ini, aku perkenankan doanya. Siapa dia bertaubat pada waktu ini, aku terima taubat dia. Siapa dia pada waktu itu, pintu langit itu dibuka, pintu permohonannya dibuka pada waktu sulusul lailil akhir, 1/3 malam yang terakhir. Karena itulah kita sangat sedih, sangat duka cita apabila kita tak dapat bangun di sulusul akhir. Tak apalah tidak pukul 2.30 pun. Kalau subuh pukul 5.30, bangun pukul 5, sempat lagi. 4.30 sempat lagi. Tapi tak bangun kita. Beratnya kepala kita kerana apa? Kerana banyaknya kemungkaran maksiat yang kita buat, yang menyebabkan kita nak bangun istighfar, nak bangun kata astagfirullah, nak rokok, nak sujud, nak salat 2 rakaat sebelum subuh pun payah. Payah ke tak payah? Payah. Berambat dengan subuh. Tapi bila mari musim bola, boleh bangun manusia ni penuh duk tengok bola. Tak malukah kita pada Allah? Allah Ta'ala berfirman pada waktu itu, man yad'uni. Siapa dia berdoa pada aku pada waktu ini, aku terima doa dia. Kita duk tepik, duk melau, duk tepuk tangan, duk menyopah. Pada waktu itu, Allahu Akbar, kamu akan menyesal. Kita akan malu pada Allah Ta'ala bila waktu Tuhan duduk tanya, siapa dia nak ni. Waktu itu kita duk melau, duduk bertepik, duduk bersorak. Lepas tu tidur, tak mai subuh. Lagi dahsyat dalam hidup. Ini tuan-tuan kena ingat. Baik jangan bangun. Tidur tak apa, tawak maksiat. Tapi kalau bangun buat kemungkaran pada waktu itu, sedangkan Allah Ta'ala beri tawaran, siapa hamba aku nak bertaubat, siapa ni yang istighfar, kita tak mahu, seolah-olahnya kita berlawan dengan Tuhan. Aku tak mahu ya Rabbi, tawaranmu itu kecil ya. Yang besarnya tengok bola. Nak kata apa? Jadi Nabi kata bagi tahu apa? Waktu yang paling hampir seorang itu dengan Allah, fi jawfil lailil akhir, pada akhir malam, iaitulah sulus yang ketiga. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman pada waktu itu, siapa yang beristighfar, siapa yang berdoa. Jadi kita cubalah bangun, paling tidak pun setengah jam sebelum subuh, biar kita dapat bangun, dapat beristighfar dan bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-252,
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, keadaan yang paling hampir, dengar ni. Keadaan yang paling hampir antara hamba dengan Tuhannya ialah waktu dia sujud. Siapa dia nak hampir dengan Allah Ta'ala yang hampir, maka adalah kita sujud, waktu sujud. Jadi kalau boleh kita, waktu sujud ni kita kumpulkan di situ. Waktu sujud, waktu paling hampir dengan Allah. Kalau kita sujud pula di akhir malam, 2 kali. Lekat. Dalam sujud inilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, minta segala permohonan kita. Jadi waktu yang sangat mustajab, di akhir malam, kita pula waktu itu kita sujud. Dalam sujud itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyakkanlah doa pada waktu itu. Nabi kata apa? Perbanyakkanlah doa pada waktu mana? Waktu sujud. Jadi kalau kita nak doa banyak-banyak, kita doa waktu sujud. Jadi oleh kerana masyarakat kita ni orang Melayu. Kau orang apa kita ni? Orang apa kita? Melayu lah kita tak? Bila Melayu dia tak pandai nak doa ke Arab. Jadi syarat nak doa dalam sujud mesti dengan bahasa Arab. Kerana dalam salat, dalam semaya. Kalau doa dengan tidak dengan bahasa Arab, batal semaya kita. Maka jadilah peristiwa bila dia semaya, dia tak erti nak doa dalam sujud. Jadi dia tangguh doa ni bila lepas daripada semaya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru berdoa. Jadi asalnya tepat doa di mana? Dalam sujud. Tapi bila kita tak pandai, kita doa ikut Melayu, doa di luar semaya. Maka menjadi adat istiadat lah masyarakat kita ni. Kena doa. Setiap kali lepas semaya, tu email kena doa. Memang tu email dipaksa supaya berdoa setiap kali lepas semaya. Kalau tak doa, tu email tu kena tuduh macam-macam pula. Apa tu email ni? Malah bukan cakap malah dia tuduh benda-benda macam-macam yang tebak kata email itu tidak tertanggung oleh dia. Padahalnya tidak syarat. Syarat asalnya waktu kita berdoa di mana? Nabi kata bahwa sajid, dalam sujud tu kita doa. Supaya juga dengan doa semaya mayat. Sepatutnya semaya jenazah ni kita nak doa waktu mana? Waktu mana nak doa dalam semaya jenazah? Dalam takbir, lepas takbir yang ketiga. Allahu Akbar, takbir yang ketiga kita doa. Allahumma ufir lahu, Allahumma arfa' darajatahu, Allahumma ufir li hayyina wa mayyitina. Baca doa sebanyak mana yang kita jumpa daripada dalam kitab kita ni, yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masyarakat kita tak. Dalam takbir yang ketiga dia baca doa pendek ya. Allahumma ufir lahu warhamhu sekejap je. Tak ada baca apa habis. Pasal dia nak doa lepas mayat. Doa lepas mayat itu untuk orang yang tidak pandai. Jadi terbalik kita ni. Kadang-kadang tak jumpa tepat. Dalam semayat itulah tepat doa dia ni. Kita tak doa situ, kita pergi doa di luar salat kerana kita tidak tahu tempat doa. Jadi dalam sujud ni lah. Fa'aksiru doa kata Nabi, banyakkanlah oleh kamu berdoa. Jadi di sini alim ulama kita beritahu bahawa betapa besarnya kelebihan sujud. Sebab ada seorang mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak minta satu benda. Nabi kata, nak minta apa? Kamu nak minta apa? Saya nak minta murafaqataka fil jannah. Allahu Akbar. Cerdik orang ni. Bila Nabi beri tawaran nak minta apa? Kalau kena kita minta apa? Minta projek boleh 2-3 juta. Gitu kah? Mungkin Nabi ni ketua negara dia. Bukan presiden, ketua negara yang paling agung sekali dalam dunia ni Nabi. Orang ni minta apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, aku nak minta murafaqataka fil jannah, nak minta mengiringi Rasulullah dalam syurga. Nak menjadi teman dalam syurga. Ini orang cerdik, orang tak cerdik lagu ni minta ni. Amat cerdik. Minta atas dunia ni besar mana pangkat kita? Banyak mana duit kita? Untuk berapa hari? Bolehlah 4-5 tahun hidup tak? Itu pun kalau tak sakit. Kalau sakit bayi kecil mani, lemah tinggi, darah jatuh, duit banyak pun apa nak makan tak boleh. Jadi dia minta permintaan yang paling hebat. Dia akan minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, murafaqataka fil jannah. Ya Allah Rasulullah, aku nak minta menjadi murafiq, menjadi teman Rasulullah di dalam syurga.
Kalau kena kita, kita minta ni juga. Minta sedikit gini. Nabi kata apa? Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Hei, orang yang minta ni, kamu bantu saya untuk melaksanakan permintaan kamu ini bikasrati sujud, dengan banyak sujud pada Allah. Jadi syarat dia, Nabi kata kalau nak juga permintaan kamu ni, syaratnya apa? A'inni ala nafsika bikasrati sujud, bantulah aku untuk menunaikan permintaanmu ni dengan banyak melakukan sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ni banyak kata banyak sujud kita pada Allah. Banyak. Tak apa nak jawab, mungkin tak banyak juga. Nak kata apa? Baiklah. Jadi tentang perbahasa alim ulama kata mana afdal. Sujud lama ke berdiri lama? Ahli-ahli ulama ni, ulama-ulama ahli hadis ni dia bahas. Dia kata ini hadis ni menunjukkan sujud itu afdal. Ada ulama mengatakan dak, berdiri itu afdal, berdiri lama afdal. Jadi kalau kita boleh campur dua lah. Kalau orang ingat Quran agak, dia berdiri lama. Kalau orang tak ingat, dia sujud lama. Gitulah keadaannya. Yang ke-253, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Nabi kata apa? Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Tengok ni. Sabda Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya hatiku lupa. La yughanu ala qalbi itu yughta wa yughsha. Yughsha ni macam tudung hati sekejap. Lupa. Tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tak ingat apa nak jadi? Nabi kita sentiasa sebut nama Allah, tapi boleh dia kata hati dia ni ada kalanya terlupa. Bila terlupa, apa ubatnya? Apa ubatnya? Ubat lupa pada hati kita lupa ni, apa dia ubat? Maka dan sesungguhnya aku minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 100 kali. 100 kali minta ampun. Pasal terlupa hati dia. La yughan ala qalbi. Kalau kita ni bukannya terlupa sikit-sikit ni. Kau terlupa kita sikit pada Allah Taala. Lupa kita ni sangat banyak. Banyak kata banyak. Banyak sekali lupa kita kepada Allah Taala. Dalam semaya pun lupa, luar semaya lagi lupa. Jadi kita tengok dia apa dia kata. Kata Ibnul Athir di dalam hadis ini, hadis Al-Aghar Al-Muzani yang sangat masyhur ini, Ibnul Athir kata apa? Ibnul Athir ni orang hebatlah. Dalam dia ada kitab dia An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Kitab dia An-Nihayah fi Gharibil Hadis yang menceritakan tentang ini, Jami' Usul kitab dia juga. Dia kata hati aku ni tutup, ada tutup, terlindung sikit. Al-muradu bihi as-sahwu, berlaku lupa. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu fi mazid min az-zikri wal qurbah wa dawamil muraqabah. Kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa berzikir, menghampirkan diri pada Allah, dan dawamul muraqabah, sentiasa duduk, dia terasa dia di bawah kawalan Allah azza wa jalla. Fa iza saha an syai', bila dia terlupa sikit, dia terasa dia bersalah, dia terasa dia berdosa, dia rasa dia kurang. Pada waktu itu fa fazi al istighfar, terus Nabi kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi kita ini, kita ni sebagai manusia yang biasa, yang tidak Nabi ni, dia sangat banyak dosa ni, dia bukan hati kita tuduh sikit-sikit, sangat tertudung hati kita ni, tidak sangat tuduh kan? Tuduh benar hati kita ni. Maka bagaimana kita nak buat? Tak lain dan tak bukan, mesti setiap hari dan malam kita kena beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah tu jangan lepas daripada lidah kita. Malam ni kita belajar pula apa dia? Astaghfirullahal azim. Kata sekali lagi, kita beristighfar sekali, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh kata? InsyaAllah. Jadi buatlah amalan ni siang dengan malam, beristighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bersihkan hati kita.
Bila hati kita bersih, pada waktu itulah kita akan rasa manisnya bermunajat kepada Allah Ta'ala. Manisnya baca Quran, manisnya berzikir, manisnya beristighfar, manisnya majlis ilmu. Bila hati sudah bersih. Tapi kalau hati kotor, duduk dalam majlis ilmu, rasa lambat. Lambat nak habis ustaz ni. Bila nak sudah? Duduk dalam majlis ilmu, kita duduk cuma orang, duduk buang orang tu, buang orang ni. Pasal apa? Yuran. Hati itu tertutup. Cahaya tak masuk. Bila manusia yang cahaya tak masuk, maka pada waktu itu hati dia akan jadi gelap. Bila gelap inilah yang kita tidak rasa, tidak mendapat kemanisan di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di akhir perbincangan kita nanti, kita akan masuk pada bab yang seterusnya, iaitulah bab kelebihan, bab fadlut tasbihi wat tahmidi wat tahlili wat takbir. Ini kelebihan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung di dalam siri yang terakhir di dalam perbincangan kita dalam kitab perisai kita ni, InsyaAllah ta'ala. Jadi tamatlah perbincangan kita malam ni tentang apa dia ni? Istighfar, kelebihan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita ni minal mustaghfirin, termasuk di kalangan orang yang sentiasa beristighfar, wa minat tawabin, termasuk di kalangan orang-orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita gilak hati kita akan jadi cerah, ilmu yang kita dapat bermanfaat, semakin rajin kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.